Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Dialog Poket Rakyat. Malam ini kita akan memberikan tumpuan khusus pembicaraan selama sejam ini untuk melihat pilihan dan juga potensi para graduan dalam bidang teknikal, vocational, engineering dan juga TVET misalnya untuk mendapat gaji yang lebih bermaruah. Kerana inilah yang menjadi isunya dalam keadaan ekonomi yang begitu mencabar pada ketika ini. Bukan hanya para graduan biasa tetapi graduan TVET yang kita sangka selalu dikatakan laris di pasaran, kadar employability yang tinggi dan sebagainya. Tetapi realitinya mereka bergelut untuk mendapatkan gaji minimum. Di mana tahapnya? Di manakah silapnya? Apakah yang menyebabkan mereka yang berkemahiran ada sijil yang tertentu dimahukan oleh pihak industri, boleh menjadi bos yang hebat dan sebagainya, tetapi masih berhadapan dengan isu gaji yang rendah ataupun gaji yang murah. Ini dinyatakan oleh Perdana Menteri sendiri dalam bajet 2023 mengatakan 90% graduan TVET yang berada di industri bergaji kurang dari RM2,000 sebulan. Dan beliau bertekad, kerajaan hari ini bertekad pembaharuan segera perlu dilaksanakan agar 90% ini akan mendapat gaji yang bermaruah melebihi gaji minimum RM2,208 yang sudah pun dikuatkuasakan oleh pihak kerajaan. Jadi berbagai inisiatif dinyatakan dalam belanjawan tersebut, antaranya sistem latihan dual nasional SLDN yang akan memanfaatkan lebih 8,000 pelatih dengan peruntukan lebih 50 juta dan program Academy in Factory dan sedang dilaksanakan dengan rancaknya dengan kolaborasi dengan pihak industri terus akan diberikan tumpuan oleh pihak kerajaan dan juga industri yang terlibat dengan TVET. Jadi untuk melihat perkara ini, apakah yang boleh dilakukan, apakah isu dan cabarannya dan the way forward. Jadi tiga ahli panel sudah pun bersedia dengan saya pada malam ini. Di sebelah kanan saya tak asing lagi rakan saya, saudara Muhammad Rizan Hassan. Apa khabar Rizan? Alhamdulillah sihat. Dia punya baju sendiri pun dah boleh menggambarkan, ada yang kuning tu. Beliau mahir. Setiausaha Agong Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran ataupun PKPB. Banyak isu yang akan boleh dikongsikan oleh Rizan. Dan di tengah sana teknologis Abdul Hafiz Muhammad Nur, Timbalan Pendaftar Operasi Lembaga Teknologis Malaysia ataupun MBOT. Apa khabar Hafiz? Alhamdulillah sihat tuan. Sekarang ni orang gunakan title TS tu suatu yang signifikan. Suatu yang penting untuk menggambarkan apa yang beliau ada dalam bidang TVET ataupun teknologi. Dan di hujung sana, Dr. Kasuma Satria Ahmad Jadi, Ketua Pegawai Sumber Manusia Merangkap Pengarah Komunikasi Korporat Aon Malaysia. Apa khabar Dr.? Terima kasih. Terima kasih. Banyak pengalaman dalam bidang retail, peruncitan, sebelum ini dalam bidang pendidikan, dalam bidang oil and gas. Pastinya ini boleh memberi rangkuman senario industri mengapa graduan TVET kita ada isu berkaitan dengan pendapatan dan juga gaji yang rendah. Okey, mungkin saya nak mulakan dengan Rizan sendirilah. Rizan, apabila kerajaan angkat dalam belanjawan ini menyatakan, dan ini sudah pun dinyatakan dengan dapatan oleh KRI, seorang penyelidik di KRI mengatakan 90% para graduan TVET kita memang bergelut untuk mendapat gaji minimum. Apa sebenarnya yang berlaku? Dan kita dah cakap benda ni saya rasa 15 tahun yang lalu, 2010 saya rasa seawal itu kita sudah berbincangkan perkara ini. Rizal. Okey, memang ini bukanlah satu isu yang baru. Kita telah lama dibincangkan dan diperjuangkan. Dan terima kasih kepada kerajaan kerana kali ini dilihat begitu bersungguh-sungguh. Sebenarnya banyak cabaran-cabaran ataupun isu-isu yang melingkari soal pembangunan belia berkemahiran ataupun TVET ini. Antaranya adalah soal gaji. Pertama yang dapat kita lihat ialah industri itu sendiri masih belum ada semangat nasionalisme untuk melihat pembangunan modal insan di Malaysia ini benar-benar perlu diletakkan di tempat yang sewajarnya. Itu yang kita dapat lihat. Sebab kalau kita tengok apa yang kerajaan nyatakan nama-nama syarikat itu adalah syarikat-syarikat yang masih lagi di bawah kawalan kerajaan. Ya, JLC. Okay, JLC. Tetapi syarikat-syarikat yang lain itu masih lagi merasakan bahawa mereka sendiri sedang bergelut ataupun bagi mereka bukan satu keutamaan sebab bukannya core business mereka. Sebab itu pentingnya soal pembangunan latihan ini memang perlu dikendalikan sepenuhnya oleh industri dengan pelibatan institusi latihan.
membawa maksud institusi latihan perlu menjadi kata orang tu platform yang membantu menggerakkan industri di negara kita untuk menerajui TVET. Untuk menyerahkan segalanya kepada industri bagi mengendalikan TVET ini mungkin akan mengambil masa yang terlalu panjang kerana industri sendiri belum begitu memahami soal pembangunan latihan. Jadi kalau asas itu dia tidak begitu jelas untuk industri menerajui, soal gaji, soal career pathway, golongan beli berkemahiran dia masih lagi berada di takuk yang sama. Kita boleh bercakap tentang segala macam inisiatif baru, tetapi framework lama itu masih lagi dibawa. Jadi framework lama itu kita sudah tidak lagi relevan kerana pertama teknologi telah mengubah cara berfikir kita. Teknologi juga telah mengubah cara kehidupan kita dan teknologi juga telah mengubah cara kita bekerja. Tetapi kita masih membawa kitab-kitab lama dan kita bercakap tentang keperluan semasa. Itu sudah tidak boleh lagi. Jadi apa yang kita banggakan, kebolehpasaran tinggi melebihi 90%, tetapi gaji minimum pun graduan kita tidak boleh mendapat. Di mana maruah graduan TVET kita? Satu perkara yang kita lihat graduan TVET di negara kita ni, dia tidak seperti graduan TVET di negara yang lain, di mana graduan TVET di negara kita ni dia merasakan aku kalau dapat kerja dah kira okey dah. Cukup lah. Sebab dia punya semangat nasionalisme untuk memperjuangkan nasib dia sendiri itu sebenarnya tidak ada. Kalau kita tengok struktur latihan kemahiran di Malaysia ni hanya menekankan soal praktikal semata-mata. Tapi soal hak dia sebagai bakal pekerja satu hari nanti tidak banyak ditekankan. Bahkan saya yakin tidak ada modul tertentu pun yang diterangkan kepada graduan-graduan TVET ini berbanding dengan graduan akademik. Yang mana adanya elemen kepimpinan di dalam tu diterapkan segala macam dan mereka apabila keluar mereka sentiasa memperjuangkan bukan saja tentang kebolehpasaran pekerjaan, mereka memperjuangkan juga hak mereka untuk beasiswa, mereka memperjuangkan hak untuk mendapat diskaun PTPTN, tapi belajar kemahiran tidak. Mereka sentiasa ibarat didoktrin untuk bekerja dan menerimalah apa saja keadaan apabila mereka bekerja itu nanti. Ini sesuatu yang tidak seharusnya berlaku di Malaysia sebab apa yang dilahirkan hanyalah untuk bekerja, yang mana akhirnya berada di tempat kerja mereka tidak ada suara untuk mereka bangkitkan tentang permasalahan-permasalahan yang ada. Sebab itu bila kerajaan hari ini melihatkan bahawa graduan TVET harus dibela, maka perlu ada sambutan yang besar-besaran sama ada industri, pemimpin masyarakat, pemimpin belia dan segala-galanya di bawah ni. Okey, Hafiz sendiri yang lahir daripada TVET dan kalau kita tengok latar belakang Hafiz begitu cemerlang lah sampai ke tahap yang menjadi seorang teknologi sekarang dan juga menjadi timbalan pendaftar di MBOT. Jadi apa yang menyebabkan kita macam seolah-olah ada satu fasa stagnan berbanding 15 tahun lalu ataupun 20 tahun lalu? Kita lihat persepsi bahawa graduan TVET ini second class dalam ruang akademik itu dah makin susut, dah makin phase out lah berbanding 5-6 tahun lalu ataupun 10 tahun lalu. Itu berjaya. Tetapi dari sudut realitinya, apa yang kita lihat, apa yang kita bincangkan pada malam ini, nampaknya ada satu isu besar berkaitan dengan sudut motivasi untuk mengangkat mereka dalam jurusan TVET ini ke tahap yang tertinggi. Itu yang pertama. Keduanya, adakah framework kita ni masih berada di takuk yang lama menyebabkan orang kata pun dia punya hunger ataupun untuk mengejar sesuatu yang lebih baik itu amat perlahan dan ini diambil peluang oleh majikan dan juga industri. Hafiz sendiri. Okey, terima kasih Tuan Haji Kahar. Secara basicnya model yang ada di Malaysia ini sebenarnya bukanlah tidak berjaya. Kita telah melahirkan daripada sistem yang sedia ada ni ramai graduan-graduan yang telah menunjukkan kejayaan yang cemerlang. Cuma dari segi persentage ni mungkin tak ramai. Betul. Okay, kalau saya boleh sentuh yang awal tadi berkaitan dengan persepsi. Saya rasa persepsi yang utama yang membelenggu dunia TVET ni adalah persepsi ibu bapa sendiri. Okay, so dan saya percaya dengan adanya awareness dan sebagainya, sekarang ini persepsi masyarakat itu telah banyak berubah dan semakin lama semakin ramai orang yang nak menceburi bidang TVET dan sebagainya. Okay, dari segi framework yang sedia ada, kita melihat di Malaysia dan negara-negara maju yang lain,
tidak ada banyak perubahan, tidak ada banyak bezanya. Contohnya kita pun sendiri kita ada garis panduan yang jelas. Kita ada daripada sekolah, kita ada kolej vocational, dan kita ada di peringkat kemahiran tinggi, kita ada Institut Latihan Perindustrian, kita ada kolej universiti, dan kita ada Malaysia Technical Universities, di mana framework itu telah ada dan telah disediakan oleh pihak kerajaan. Cuma isunya yang kita lihat di sini adalah ada 3 perkara. Yang pertama adalah individu itu sendiri. Di mana graduan ini apa yang Rizal cakap tadi tu? Betul. Di mana individu itu sendiri yang belajar TVET, apabila mereka telah mendapat sijil kemahiran ataupun sijil TVET itu sendiri, bila mereka memasuk dunia pekerjaan, mereka tidak ada satu keinginan untuk menambah nilai dalam diri mereka. Satu. Contoh mereka belajar ilmu welding. Okey, bila mereka masuk kimpalan, mereka masuk dunia pekerjaan, jika mereka nak gaji yang lebih tinggi, mereka perlukan satu lagi latihan intensif, mungkin ROV dan sebagainya untuk meningkatkan gaji mereka. ROV dan sebagainya. Maksudnya, contohnya electrical. Bila kita ada sijil kemahiran electrical, untuk mendapat gaji yang lebih tinggi, mereka perlu mendapatkan pengiktirafan chargeman dan wireman dan sebagainya untuk menambah nilai diri mereka. Itu ada sijil lain tu? Betul, ada sijil lain. Which, pandangan saya, pertama kita kena lihat, kita kena bagi motivate kepada our graduan kita untuk mereka perlu mencabar diri mereka untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Tidak selesa dengan satu sijil saja. Mereka perlu explore, mereka perlu communicate dengan industri supaya mereka dapat satu kelebihan tambahan untuk mereka berjaya dalam dunia kerjaya mereka. Okay, yang kedua, saya nampak juga dari aspek polisi kita. Okey. Polisi kita. Di mana bila kerajaan mewar-warkan untuk memberikan pengiktirafan kepada graduan TVET, polisi kita dari segi aspek gaji ini perlulah selari dengan hasrat kerajaan itu. Sebagai contohnya, kita lihat ada juga skim-skim perkhidmatan di peringkat awam dan juga swasta. Mereka menerima graduan TVET tapi dengan gaji yang lebih rendah daripada graduan kejuruteraan, graduan akademik. Dan juga di peringkat industri, mereka melihat dari segi skill hands-on itu untuk mendapatkan gaji. Tetapi dari segi polisi kita, apabila industri melihat di sektor-sektor awam terutamanya ada kelompongan, ini menyebabkan orang nampak TVET ini second class. Okey. Oleh itu sebab MBOT ini ditubuhkan oleh kerajaan melalui Akta Teknologi dan Juruteknik 2015. Adalah untuk memberikan pengiktirafan profesional kepada graduan TVET itu sendiri. Which semenjak kita ditubuhkan daripada tahun 2017, kita mencatatkan pendaftaran pertama, sehingga kini kita telah mencatatkan hampir 70,000 keahlian. Which attraction untuk berdaftar sebagai profesional itu semakin meningkat naik. Tapi bagaimana kita nak support this agenda untuk mencapaikan negara kita ke tahap yang lebih maju? Kita target untuk ada pekerja berkamahiran untuk Malaysia 2030 berapa? Kita target yang kita dalam rancangan kemahiran bersama dalam 35%, which sekarang ini kita masih ada dalam around 28%. Which kita ada kelompongan yang sangat tinggi, which di Singapura hampir 50% pekerja mahir yang ada. Oleh itu, polisi yang sedia ada ini bersama dengan framework yang sedia ada, kita sebenarnya perlu menambah baik supaya boleh meningkatkan lagi employability kita dan secara sekaligus dapat meningkatkan gaji kita punya graduan TVET. Pandangan industri pada Dr. Kasumah, mengapa ini ada jadi isu? Mengapa para graduan TVET kita tidak ada motivasi untuk menambah nilai sijil mereka ke tahap profesional yang dimahukan majikan? Mengapa mereka perlu tunggu majikan menawarkan jika ada majikan? Pengalaman Dr. Kasumah dalam bidang oil and gas, kan satu ketika dulu kita dengar mereka yang dalam bidang kimpalan di bawah laut tu, dalam industri oil and gas dibayar lebih melebihi daripada gaji jurutera dan juga arkitek. Tetapi mungkin tidak setanding bagi graduan-graduan dalam bidang electrical, wireman, chargeman dan sebagainya. Jadi di mana kata pun mismatch para graduan ini sebenarnya untuk mengangkat nilai mereka, akhirnya mereka mendapat gaji bermaruah. Untuk mendapatkan gaji bermaruah ni basically untuk industri kita berdasarkan kepada skill, kompetensi dan juga performance. So itu paling asas. Itu berdasas. Tapi bila mereka mempunyai sijil,
bila mereka mempunyai CJ, bila mereka mempunyai kemahiran, itu merupakan satu pasport untuk mereka masuk ke dalam industri. Dan industri memang kita buka ruang dan peluang seluas-luasnya untuk mengambil lepasan-lepasan yang berkemahiran yang ataupun yang mempunyai asas kemahiran. Itu memang didahagakan oleh industri. Sama ada retail ataupun oil and gas, sama saja. Tapi apabila mereka masuk, learning should never stop. Dan proses pembelajaran itu harus sentiasa berlaku, dan apabila mereka masuk ke dalam dunia pekerjaan, kita akan bersaing dengan bukan setakat tenaga mahir dalam negara dan juga luar negara. Because kalau contohnya kalau dalam oil and gas dia adalah is a global industry. Dan I think kita pun masih boleh bantu para graduan TVET kita supaya mereka mendapat asas yang lebih kuat berkenaan dengan keperluan industri yang sepenuhnya. Apa yang kita lahirkan adalah asas. Apa tenaga-tenaga TVET yang kita lahirkan adalah ILB asas. keluarkan ke IKBN, asas very basic. Very basic. Apabila mereka masuk ke industri, mereka masih lagi perlu dilatih dengan industri-industri yang bersesuaian. Dan ini adalah benda yang sama. Contohnya even dalam retail. Dalam retail kita ambil pekerja-pekerja lepasan TVET dan ada culinary contohnya. Dan kita tetap ada Ion School Training Center di mana kita ada Delica School, Sushi School, Bakery School. Dan kemudian kita ada program untuk melatih mereka supaya mereka boleh mengeluarkan produk-produk penghasilan seperti mana mengikut standard dan piawaian yang diminta oleh syarikat. Mereka ada asas, dan asas mereka itu adalah sesuatu yang membawa mereka masuk. Tapi seterusnya kita kena sesuaikan dengan industri. Begitu juga dengan oil and gas. Itu ada niche ni lah. Mesti ada niche. Dan kalau niche ni boleh dibawa keluar, instead of waiting untuk mereka masuk ke dalam industri baru mereka mendapat pengetahuan niche tu lambat. Lambat. Sebab itu kolaborasi antara industri dengan institut latihan vocational, IKBN contohnya sangat penting. Even politeknik sangat penting. Di mana relevansi modul dari segi pekerjaan, dari segi kehendak industri itu sangat penting supaya apa yang dikeluarkan tu adalah sangat cantik. Contohnya dalam oil and gas. Dalam oil and gas kita ada satu program yang kita pernah buat dengan Selangor SHRDC. Selangor Human Resource Development Corporation untuk piping engineer. Sebabnya tak ada universiti di Malaysia ni yang melahirkan piping engineer. Dan apa yang dilakukan pada waktu itu untuk oil and gas adalah kita bawa pakar daripada US dan kita bawa ke Malaysia, dan program ini kita buat bersama dengan SHRDC, dan pada ketika itu dibantu juga oleh Talent Corp, dan syarikat basically kita juga terlibat sama, so cost is basically being shared 50-50 in terms of industry dan juga dengan institusi government, dan kita lahirkan jurutera piping engineer yang walaupun mereka baru 1 tahun tamat program tu, the skill is like a 2 years 3 years engineer. Hebat. Dan mereka boleh bersaing di peringkat dunia sebab kolaborasi yang terjalin. Itu salah satu contoh lah. Itu kalau kita gunakan modul daripada oil and gas. Dan banyak contohnya peluang-peluang dalam industri, contohnya ROV operator, even basically drone pilot. Ia adalah satu yang sangat niche dan sangat diminta dikendaki untuk peringkat dunia, dan memang tak cukup pun di dunia ni. Dan kalau boleh kita bawa program-program seperti itu, dan kita but it has to be supported lah, dan it needs to be pada industry pandangan punya. Dr. Kusuma, adakah ini wajar dilakukan ketika mereka berada di institusi latihan ataupun penyedia platform latihan berkemahiran, ataupun mereka mesti ada career path yang ditentukan supaya yang dikatakan oleh Rizan dan isu berkatakan Cik Hafiz tadi, mereka tidak ada hunger, mereka tidak ada satu motivation untuk memiliki kemahiran-kemahiran seterusnya kerana mereka rasa itulah nilai mereka. Jadi di mana titik noktahnya untuk memastikan mereka ini perlu ada asas yang secukupnya apabila mereka sudah masuk ke pasaran, dan juga institusi latihan perlu react dengan kehendak-kehendak majikan? I think satu benda yang penting adalah sometimes people doesn't know what they don't know. Kadang-kadang pelajar-pelajar ni contohnya, mereka tak tahu dan tak nampak peluang yang besar yang ada di luar sana. Sebab mereka mungkin tak ada tertutup lah. Ya, dia punya mindset. Peluang dekat industri itu tak nampak. So pencerahan tu yang penting.
Dan pencerahan tu penting dibawa di peringkat awal lagi supaya mereka nampak career path tu awal. Kita tak mahu terlambat. Maksudnya mereka masuk di peringkat pekerjaan baru mereka nampak. Dan ketika itu akan jadi begitu lewat sebabnya mereka dunia sekarang begitu cepat. Ya, betul. Very agile, very fast, everything move very quick. Dan sekarang ni kita sedang mengejar. Kita memang dulu kita ke hadapan tapi sekarang ni kita seperti mana yang dah dikatakan tadi kita dah stagnan dan ramai mengejar kita. Dan itu yang salah satu tentang diri kita ni. Malaysia kita ada sangat banyak potential dan kita tahu banyak perkara. Dan kita bermula awal dan cepat dalam banyak benda. Tapi the closing part, the finalization tu kan. Ya, saya amat setuju doktor katakan tadi. Dan ini yang kita selalu cakap dari dulu lagi ialah budaya sekolah ke institusi atau sekolah ke industri ICT dah tak boleh pakai lagi di Malaysia. Ya. Kita kena didik anak bangsa kita sekolah ke kerjaya. Di sekolah ada guru bimbingan kaunseling dan kerjaya. Ya. Tetapi bab kaunseling tu memang kaunselor memang hebat. Tapi bab kerjaya ni bagi mereka adalah diterajui oleh training provider sama ada IPT ke ataupun institusi kemahiran. IPT dan juga institusi kemahiran sendiri pun tak ada input yang banyak pasal Industri pasal kerjaya, industri. ya. Sebab tu sudah tiba masanya saya selalu menegur juga industri supaya turun ke sekolah. Come in. Turun ke sekolah. Dan sekolah pula perlu memberi akses kepada industri. Bukalah pintu, ya. Bukalah pintu. Jangan rasa terlalu, pertama cakap sekolah memang terlalu eksklusif dan tempat paling suci sekali. Jadi kena bagi peluang kepada industri masuk. Industri pula, janganlah setiap tahun you punya CSR balik-balik back to school lah, bagi back sekolah saja. Kita perlu lebih besar peranan industri di dalam sekolah tentang soal kerjaya. Sebab akhirnya, you all sendiri yang nak talent bekalan ni. dari situ. Okey, itu yang pertama. Kedua, di negara kita, budaya pembelajaran sepanjang hayat ni terlalu lemah. Sebab itu, berlakunya ialah segala-galanya perlu datang daripada industri atau daripada kerajaan. Bukan datang daripada pekerja itu sendiri untuk mempertingkatkan diri mereka. Sebab itu juga saya katakan, dah tiba masanya insentif tentang upskilling, reskilling. Ya. Bukan kita sediakan lagi kepada seorang pekerja tu. Pekerja itu sendiri kena apply. Ya. Dan kalau dia nak naik gaji, nak naik pangkat, dia perlu membuktikan yang dia telah menghadiri serta-serta latihan di bawah SRDF, SRDC punya program. Perlu pembuktian. Bukannya datang daripada majikan. Bila datang daripada majikan itu yang bila dah bagi tu dia cabut, dia sakit rasa kan. Jadi dia kena datang daripada mungkin ada insentif tertentu yang mungkin rendah ataupun mungkin datang daripada poket sendiri ataupun ada geran-geran tertentu yang pekerja tu boleh sendiri bangunkan. Dan majikan juga perlu ditegur. Banyak inisiatif upskilling, reskilling lebih kepada jawatan jurutera ke atas. Betul. Manajemennya. Ya, pengurusan. Yang bekerja yang bawahan ni kebanyakannya tidak menikmati pun inisiatif di bawah program-program SRDF yang dikatakan upskilling. Jadi mereka akan sentiasa membawa semangat segala-galanya datang daripada industri dan dia akan kekal dengan membawa CJ Kemahiran Malaysia ataupun CJ 10 tahun lalu. 10 tahun lalu. Itu saja. Kemudian dia akan cuba menggunakan kemahiran dan CJ yang dia ada tu untuk melompat ke tempat lain. Macam tu. Jadi kesetiaan itu tidak berlaku kat situ. Ya, Cik Hafiz. Ya. Siapa yang perlu gembeling kekuatan ini? Adakah industri? Adakah, yalah betul, individu tu penting, tetapi kalau kita lihat Rizan katakan tadi dalam bidang pengurusan tu kita ada HRDF, macam-macam upskilling, reskilling untuk memberikan knowledge terkini dalam bidang industri yang apa mereka ceburi. Tetapi bagi pekerja berkemahiran, siapa yang nak bagi ni? Siapa yang nak tentukan? Adakah MBOT? Ataupun kita perlu wujudkan satu jawatankuasa ataupun satu pemantauan tertentu yang merentasi agensi dan juga kementerian untuk memastikan upskilling, reskilling pekerja berkemahiran ini berterusan. Tidak hanya bergantung pada ION, tidak bergantung pada DRB Highcom ataupun aviation industry. Ini kita perlu cerita pasal industri baru ni, ada EV, besok Tesla nak buka kilang, siapa pekerja dia? Okey, Encik Hafiz. Betul. So, oleh itu saya nampak di satu perspektif adalah langkah kerajaan mewujudkan Sekretariat Majlis TVET Negara adalah salah satu langkah permulaan yang sangat baik. Ini dipikirkan tak benda ni yang kita cerita ni? Sebab sebagai langkah awal, at least kerajaan pernah menubuhkan Suruhanjaya TVET
Okey, dan seterusnya dijenamakan sebagai Sekretariat Majlis TVET Negara. Dan langkah pertama yang diumumkan oleh Yang Muhammad Timbalan Perdana Menteri selaku pengurusi Majlis TVET Negara dan juga Yang Muhammad Perdana Menteri dalam bajet baru-baru ini adalah untuk industry driven. Untuk latihan TVET ini dipacu oleh industri. Di mana kita lihat langkah kerajaan ini adalah untuk sebenarnya memberikan wadah kepada industri TVET itu sendiri, apa yang dikeluarkan menyamai apa yang industri kehendaki. Okey. So secara umumnya kita ada banyak dasar dan kerajaan banyak memberikan grant-grant. Contohnya di SJD Corp, kita ada PTPK untuk latihan kemahiran dan sebagainya. Dan kita ada MBOT selaku badan profesional untuk memberikan pengiktirafan profesional kepada profession TVET itu sendiri. Tetapi macam Cik Rizal maklumkan tadi, ini adalah bergantung kepada inisiatif pekerja itu sendiri. Individu. Which kalau mereka nampak benda tu ada kesan yang baik kepada kerjaya mereka, mereka akan go for it. Okey, tetapi kalau majikan mereka push untuk mereka mendapatkan sesuatu itu, untuk satu pekerjaan itu, walaupun you dah ada diploma electrical, tetapi untuk you buat kerja-kerja ini perlu ada sijil chargeman contohnya. So barulah push factor tu akan ada. Which bagi kita selaku warga negara, sepatutnya kita tidak perlu menunggu majikan kita push. Tetapi kita kena cari jalan, dan dalam masa yang sama bila kita meningkatkan lagi tahap kemahiran kita, itu akan meningkatkan lagi employability kita di masa akan datang. Which dalam Majlis TVET Negara juga saya difahamkan memang ada satu contoh GITC, Government Industri Technical dan sebagainya. So itu membantu untuk mempromosikan pekerja-pekerja berkemahiran kita untuk transfer knowledge. Okay? So contoh mungkin dia expert dalam sesuatu bidang dan dia boleh transfer knowledge mereka ke industri yang lain. Sebab dalam bidang teknologi ni kita cut across. Okay, mungkin kalau orang tu bekerja di company otomotif, tetapi dalam company otomotif sekarang ada IoT, which reflect kepada AI dan sebagainya, big data dan sebagainya. Mengambil contoh, kami ada bekerjasama dengan Petronas selaku salah seorang pemain industri oil and gas yang terkemuka. Apabila kami berbincang dengan mereka berkaitan dengan upgrading oil and gas punya talent, rupa-rupanya Petronas juga ke arah untuk membuatkan lebih kepada big data untuk melahirkan big data talent, data analitik untuk membantu untuk upgrade dia ekosistem. Which bukanlah benda ini benda yang terkebelakang, tetapi kita kena bergerak ke depan. Walaupun kita bekerja di sektor oil and gas, tetapi injection elemen AI, data analitik itu penting. Macam soalan tuan tadi berkaitan dengan siapa yang patut berperanan. Bagi kita, ini adalah peranan kesemua pihak. Okay, peranan individu itu sendiri, peranan majikan juga untuk memberikan sponsorship, galakan. Saya setuju dengan Cik Rizal tadi, dan kita punya pengalaman juga di MBOT, bila kita bercakap dengan industri untuk upgrading staf mereka untuk menjadi profesional, kebanyakannya bajetnya adalah untuk manager level ke atas, which ada degree dan ke atas. Tetapi graduan-graduan TVET kita yang bersifat juruteknik, yang berjawatan juruteknik selalu ditinggalkan. Okey. So oleh itu mungkin dari satu aspek juga itu cross industri ke ataupun certain industri? Certain industri. Okey, certain industri. Contohnya kalau kita pergi kepada industri-industri yang bersifat manufacturing dan sebagainya. Pembuatan. Kalau kita pergi kepada industri oil and gas, construction dan sebagainya, itu adalah dilema yang dihadapi oleh kita punya juruteknik yang bergelar graduan TVET itu sendiri. Okey. Dari satu aspek juga, peranan kerajaan itu juga penting untuk support di ekosistem. Dan ekosistem yang telah disediakan kerajaan ini boleh menambah nilai apa yang perlu diberikan kepada kita punya graduan. In fact, graduan-graduan TVET kita ini sebenarnya telah banyak success story yang telah ditunjukkan. Betul. Okey, salah satu contohnya graduan TVET ada kawan saya sendiri, dia adalah graduan Kimpalan. Okey, dan sekarang ni berkhidmat di Arab Saudi dan mendapat gaji yang lebih tinggi daripada jurutera dan sebagainya, which dengan hasil skill dia, dan of course di samping dia ada sijil kemahiran untuk Kimpalan, dia juga ada sijil-sijil tambahan lain yang diiktiraf oleh pihak antarabangsa. Mengapa Aeon boleh membuat satu keputusan yang amat besar? Dia banyak industri-industri, apa pun juga industri, tapi Aeon membuat satu dasar
gaji minimum mesti dilaksanakan untuk menggaji tak semualah semua pekerja-pekerja baru Aeon, tetapi apa yang menyebabkan Aeon mampu membuat satu keputusan yang amat besar dalam keadaan ekonomi yang begitu struggle, dan banyak industri masih ignore lah kerana mereka baru balik daripada pandemik. Sebelum itu oil and gas kita jatuh dan sebagainya, tetapi Aeon masih mampu memberikan gaji minimum kepada para graduan, termasuk para graduan TVET itu. Okey. Satunya sebab DNA Aeon itu sendiri. Aeon bermaksud eternity, dan Aeon merupakan satu syarikat Jepun yang telah berusia lebih pada 260 tahun. Datang dijemput ke Malaysia ni hasil daripada dasar pandang ke timur. So 39 tahun dah usia Aeon pada tahun ini, dan kita sekarang ni ada 8 syarikat termasuk 2 public listed company. Dan alhamdulillah Aeon baru dapat digital banking license pada tahun lepas, dan insya-Allah akan beroperasi hujung tahun ini ataupun awal tahun depan. Dan apa yang Aeon lakukan adalah dengan semangat Aeon DNA, dan Aeon DNA nombor 5 kita adalah kita kena give back to the society. Dan kerana kita tahu bahawasanya untuk Aeon terus berjaya, sebab Aeon tu maksudnya eternity, untuk Aeon terus berjaya, ia tidak boleh tidak, dia kena hidup bersama dengan komuniti di mana juga ia berada. Dan bila komuniti dia prosper, Aeon juga akan prosper. Dan kerana kita bukan kita adalah sebahagian, kita adalah komuniti. Dan kerana itu awal tahun lepas Januari, kita telah pun melaksanakan tangga gaji minima RM1,500 sebelum industri-industri lain, syarikat-syarikat lain, dan sebelum even government mewartakan. So pada Januari tahun lepas kita dah bermula 1,500, dan kita daripada semasa ke semasa juga membuat pelarasan untuk kaki tangan kita yang lain. So dan kenapa kita buat seperti mana yang kita katakan, ialah Aeon DNA, profit is important but it is not everything, sebab kita melihat jangka masa panjang. Itu adalah falsafah Aeon lah. Ya, bagi mungkin doktor boleh kongsikan bagi pekerja berkemahiran yang spesifik, judgeman, wireman, bakeries, dalam bidang hospitality dan sebagainya. Ini semua dalam bidang core business Aeon. Dan kita tahulah banyak mall Aeon seluruh negara dan perlu dijaga oleh orang yang berkemahiran dan juga bersertifikasi yang tertentu. Jadi nak naikkan taraf mereka itu susah tak? Kerana mereka ini berada dalam satu demand yang amat tinggi. Betul. Kalau setakat kemahiran fasa 3 Rizan. Tahap 3. Tahap 3 saya rasa ribuan. Tetapi dah masuk jadi wireman ataupun judgeman kata Hafiz tadi, mereka akan laris di pasaran. Tetapi bagaimana Aeon boleh secure mereka supaya kekal dan sentiasa ada career path mereka? Ya, betul. Dan apa yang Aeon lakukan, kita melihat diri kita Aeon ni sebagai training school, training center. Dah 39 tahun dah. Di mana kita train not just for ourselves but juga untuk the industry. Contohnya kita ambil wireman, electrician, kita basically develop dia orang untuk jadi chargeman. Kita even basically bayar untuk pendidikan mereka dan even kita bond mereka. Still hilang juga. Sebab they are hot product, hot market. Dan itu adalah satu yang kita akan terus lakukan. Bukan setakat untuk skill-skill yang tinggi seperti chargeman. Sebabnya untuk facility management contohnya kita perlukan 30 orang sekarang, kekosongan. 30 orang. Ini pun kemahiran spesifik ni tu. Memang untuk facility. Untuk facility, dan mereka sangat penting, kita perlukan dan kita tengah rekrut. Tapi untuk food line contohnya kita perlukan 500 orang. Sebabnya walaupun kita train, kita ada Aeon School Training Center dan sebagainya, check semua makanan kita ni. Betul. Kita ada contohnya Delica School, Sushi School, kita ada Bakery School, kita juga ada kilang memproses makanan di Shah Alam. Dan kita ada kekosongan 500 orang kita perlukan. Dan memang kita sentiasa train dan kita sentiasa upgrade staff-staff kita. Tapi seperti mana yang saya katakan, Aeon adalah training center di mana bila kita recruit, kita train, kita promote, orang lain ambil. Kan? Tapi ia adalah proses yang kita tahu kita tak boleh stop. Macam mana pun konsep dalam Aeon ni kita panggil sayap bagimu lah. Sayap bagimu. Maksudnya kita nak mereka berjaya. Dan bila mereka berjaya, dan alhamdulillah kita telah memberikan impak tersebut, dan kita tahu sama ada mereka akan come back sebagai event customer ataupun anak-anak mereka mungkin akan bekerja dengan Aeon. So as I said, Aeon is part of the community. Siapa rakan strategik Institut Latihan Aeon?
kita ada banyak. Kita bekerjasama dengan IKLBN. Kita basically dalam proses nak sign MOU. Encik Rizan. Dan itu adalah antara yang kita lakukan lah. Dengan college community pun ada. Kita banyak. Dan ION, kita basically memang sentiasa terbuka untuk bekerjasama dengan institusi-institusi untuk melahirkan pekerja-pekerja mahir untuk ION untuk jangka masa panjang lah. Ya, saya teringatlah Rizan apabila saya berjumpa dengan kita punya peserta di peringkat Olympic skill ataupun world skill level di Rusia 3 tahun lalu. Graduan dari Taylor's University. Saya sebutlah spesifiknya dalam bidang culinary, chef. Beliau mendapat satu pendedahan yang amat tinggi di peringkat negara, kebangsaan, di peringkat regional, ASEAN dan sampai ke tahap untuk mewakili Malaysia ke peringkat dunia. Kerana saya lihat dia punya talent itu memang luar biasa. Dan pengiktirafan diberikan oleh universiti beliau, Taylor's. Sampai untuk masuk fast track ke level degree pun boleh kerana pencapaian dalam bidang kemahiran inilah. Kerana mereka dah masuk pelbagai competition. Bagaimana kita nak lebih ramai, lebih banyak lagi majikan seperti ini yang expose student dia ke tahap yang mereka pun tak pernah jangkakan, kat universiti ataupun kat ILP aku, college community aku, aku dapat experience macam ni. Dan mereka really reward para pelajar kita yang mungkin, kita tahulah level-level ini berbeza-beza. Ada yang datang dari kampung, ada yang datang dari Sabah Sarawak pedalaman, tak pernah kisah pun benda-benda yang exposure, kerjaya, ambil bidang kata pun kosmetik. Boleh jadi makeup artist yang hebat dalam bidang industri tertentu. Rizal. Sebab itu saya sentuh di awal tadi soal framework kita. Ya. Okay. Di Malaysia ni kalau sebut perkataan kerjasama industri itu, yang terbayang adalah on job training. Ya, macam CSR lah, lebih kurang itu lah. Tapi sebenarnya kalau di luar negara je ekspor lebih besar. Ya. Contoh, teaching factory. Ya. Di mana industri boleh transfer knowledge dan transfer teknologi ke dalam institusi latihan, yang mana sebahagian daripada production industri itu yang diyakini boleh dijalankan di peringkat bawahan tidak dilakukan sepenuhnya di industri, tapi boleh berada di dalam latihan. Dan pelajar di institusi latihan itu, dia dapat buat produk sebenar dan dia dapat gaji juga. Walaupun mungkin sekadar allowance RM1,000 contohnya. Itu dapat memberi satu rangsangan dari awal lagi. Dari peringkat awal lagi juga, industri boleh melihat talent-talent yang boleh mereka ambil untuk bekerja ataupun yang boleh ditaja untuk bertanding dan sebagainya. Kalau tengok di Malaysia ni, minta maaf cakap Hafiz, kadang-kadang nak pergi ke World Skill ASEAN ke mana ke, kita nak dapat sokongan daripada industri dari segi peralatan. Merintih minta sumbangan. Sebab apa? Industri hanya terlihat kalau kerjasama dengan institusi hanya bersifat on job training. Tapi sebenarnya lebih besar lagi yang industri boleh sumbangkan. Belum lagi bercakap tentang transfer kepakaran tenaga pengajar ataupun orang berpengalaman di industri, di tempat belajar dan sebagainya. Jadi ini adalah perkara-perkara soal framework, soal governance, soal polisi yang perlu isu struktur ni perlu dilihat dengan lebih teratur lagi. Kalau tadi Haji kata SLDN contohnya, SLDN dah lama dah. Tapi kalau kita tengok syarikat-syarikat yang terlibat dengan SLDN ni, kebanyakannya kecantikan, jahitan, rambut kan. Mana industri-industri yang besar-besar? ION ada terlibat sekali sama kan? Industri yang besar-besar. Sebab apa? Sebab industri ini bebani dengan soal administration yang melampau. Yang mana bukan mereka punya kerja sebenarnya. Jadi benda-benda macam ni kalau kita nak meminang industri, nak mengikat mereka, kan ada benda-benda yang perlu kita beri kegembiraan kepada industri. Bukan sekadar memberi pelepasan cukai saja, tidak. Tapi dari segi soal jangan bebani soal administrasi kepada industri kerana itu bukan keutamaan mereka sebenarnya. Ya, Hafiz, kalau pengalaman saya juga dalam membuat liputan Tibet ni sampai ke Germany. Ini negara paling tinggilah kalau kita cerita Rizan di Jerman lah, University of Karlsruhe. Universiti ini ramai juga student kita yang buat degree dan master degree dan sebagainya. Antara industri yang paling banyak menyumbang kepada Universiti Karlsruhe ini dalam bidang engineering otomotif, Mercedes dan BMW. Betul. Para student mereka buat bidang mechanical dan otomotif dengan
kereta Mercedes terbaru dan juga sistem komputeran terbaru dari kilang Mercedes di Stuttgart ke Karlsruhe. Saya cakap, oh my God, untungnya kamu. Saya cakap, student Malaysia, 5 orang lah engineer kita. Betul bang. Kalau kat Malaysia ni kita dapat proton paling lama. Betul. Dari segi aspek itu memang Jerman adalah salah satu negara yang menjadi rujukan TVET di Malaysia lah sebenarnya. Disebabkan mereka ada chambers of commerce yang kuat. Di mana polisi mereka memang mewajibkan untuk industri terlibat dalam industri TVET itu sendiri untuk mengeluarkan pekerja mereka. Which itu juga idea yang dibawa oleh Majlis TVET negara untuk mewajibkan industri itu terlibat dalam terjun terus dalam industri TVET. Di mana kita difahamkan untuk dalam masa 1-2 hari ini ada MOU signing di antara 10 big industri. Kita difahamkan 10 industri bersama dengan kementerian untuk meneraju TVET itu di peringkat industri dan very spesifik. Di mana macam contoh Cik Rizan bagi tahu tadi dan tuan juga telah pergi ke World Skill Competition dan sebagainya, kita lihat memang ada satu kelompongan. Dari segi industri memberikan bantuan ataupun sokongan kepada institusi TVET dalam melahirkan pekerja berkemahiran tinggi. Mengambil contoh dulu apabila saya menjadi peserta negara di Jepun pada 2000. Ini graduan World Skill ni. 2007 dulu. Pingat emas. Bila kita pergi di sana, perkara pertama yang kita lihat sebagai peserta adalah kita lihat equipment yang dibawa oleh negara-negara lain tu, kita jauh ketinggalan. Lekenya. Saya perasan tu. Pada tahun 2007 pada ketika itu. Di mana contohnya kita gunakan equipment PLC. Okey, kita beli daripada company PLC dan kita buat sistem robotik dan sebagainya. Tetapi di sebelah saya adalah pasukan Jerman dan di sebelah saya adalah pasukan Jepun. Which PLC yang mereka bawa untuk programming itu adalah hasil buatan mereka sendiri. Which masa itu kita rasa something wrong, something yang perlu kita belajar dan kita bawa balik dan kita implementkan kepada kita punya industri. Dan satu lagi contohnya di Jepun pada ketika itu, trainer ataupun peserta yang menyertai pertandingan mewakili Jepun pada ketika itu, mereka menjalani latihan di Honda sendiri selama 2 tahun. Yang masuk World Skill ni? Yang masuk World Skill ni. Maksudnya apabila mereka di sistem real pendidikan, exposure. Dia masuk terus di industri dan dia bekerja dan dia tidak fikir untuk dia mendapatkan qualification akademik itu. Tak ada. Di mana di peringkat negara kita, student kita perlu go through kita punya sistem dan sebagainya. Dan exposure industri itu amat sedikit untuk membantu mereka dari segi kita takut tak lulus ni akademik ni. Baru fikir pasal kerja. Betul. Dan itu menyebabkan mungkin kita ada kelompongan di situ, dan dari masa ke semasa kita cuba menggalakkan industri untuk memberikan partisipasi untuk tidak mengharapkan kerajaan semata-mata untuk invest equipment, sebab bila kita nak pergi pertandingan ni equipment sangat mahal. Kita kena ada equipment yang up to date, which kita perlukan bantuan industri untuk kita mengembeling segala tenaga untuk memperkasakan kita punya gerangan TVET dan seterusnya mendapat pingat emas kita di peringkat antarabangsa. Ya. Adakah kita perlu jadi satu negara yang benar-benar ada political will, Doktor, untuk mengangkat industri TVET ataupun latihan TVET? Kerana akhirnya apa yang kita nak lakukan dalam masa 5 tahun 10 tahun akan datang, bila Perdana Menteri kita kata kita akan menceburi secara aktif dalam bidang tenaga diperbarui. Kita mahukan otomotif yang lebih mesra alam. EV akan menjadi satu drive baru pada industri, kerana kita tak mahulah yang industri yang pelaburan bernilai rendah ini. So, saya rasa ini merupakan satu tanggungjawab semua dan agenda utama. Dan kita kena lakukan ini bersama-sama dan bermula daripada asas, di mana kita bermula even di peringkat sekolah. Kalau dahulu, kita cakap pasal dahulu kan, kalau sekolah pun basically banyak yang fokus dia adalah kepada peperiksaan. Sekarang dah berubah. Tapi kita sekarang ni kena lebih kepada kemenjadian pelajar secara the holistic development of the children tu sendiri. Supaya pelajar-pelajar ni daripada asal, daripada awal ni mereka nampak career, mereka nampak apa yang mereka nak buat ke hadapan dan peluang-peluang yang ada. Dan mereka kena ada idola dan contoh model yang mereka boleh gambarkan dan mereka boleh belajar dari. Dan ini penting. Dan selepas peringkat sekolah tentunya di peringkat tertiary dan di akhir sekali di peringkat industri. Dan kena ada satu
ekosistem yang menyambung antara semua ni supaya semuanya berjalan dalam satu agenda secara keseluruhan. Kita tak nak ada macam silo. Di peringkat sekolah macam ni, di peringkat tertiary macam ni, di peringkat industri macam ni, masing-masing buat kerja masing-masing. Dan masing-masing rasa masing-masing betul. Kan? Tapi kita perlukan secara keseluruhan, benda ni mesti digamblang secara penuh dan total. Macam negara Jerman, of course, banyak yang kita boleh belajar pada mereka dan kita tahu kita banyak kena belajar pada mereka, tapi kita masih lagi belum capai tahap tu. Ya, Rizan, generasi Z ni lain. Mereka ni begitu robust. Mereka ni suka independen, mereka tak suka terikat suatu benda, mereka suatu yang cepat, yang pantas. Tetapi realitinya kadang-kadang mereka terlepas pandang dari sudut karier dalam bidang masing-masing. Walaupun mereka dalam bidang TVET ada sijil pengumuman tahap 3 dan sebagainya. Tetapi mereka tak nak masuk ION. Masuk ION mungkin bosan dah jadi bakery 3 bulan je berhenti. Okey. Saya mengambil pengalaman saya dalam belia ni. Ini saya tanya tu. Mungkin saya nak kongsikan sedikit dalam masa yang paling singkat ni, insya-Allah. Pertama, human resource management sudah tidak boleh bersendirian. Ya. Okey, human resource management yang HR belajar ni semua ni, kan, minta maaf, dah tak lagi relevan di mata anak muda hari ni. Dia perlu disekalikan dengan human resource management plus positive youth development. Sebab belia kita dah berubah dah, teknologi dah mengubah dia orang ni. Itu yang pertama. Okey, mesti tahu tentang pembangunan belia. Kedua, anak muda kita sudah lagi tidak bercakap soal standard of living. Ya. Kita orang tua masih lagi bercakap pasal standard of living. Mereka bercakap tentang quality of life. Okey, mereka nak segala-galanya berkualiti, gaji berkualiti, tempat lepak berkualiti, kantin di tempat kerja kopi berkualiti. Okey. Minum kopi pun berkualiti, environment tempat kerja, asrama yang disediakan. Kalau sekadar rumah kedai ni, walaupun brand besar, mungkin nama company Jepun contohnya, tapi asrama rumah kedai. Sorry brother. Okey, mereka perlukan itu sebab itu adalah generasi sekarang. Okey. Dan yang paling penting sekali ialah bagaimana kita orang dewasa boleh menjadi orang dewasa yang boleh dipercayai oleh anak muda. Positive youth development yang melahirkan youth adult partnership. Kegagalan kita hari ini, orang tak nak kerja dengan kita, belia tidak berpartisipasi dalam politik, belia tidak memberi sumbangan kepada masyarakat because tidak berlakunya youth adult partnership tu tadi. Kalau youth adult partnership berlaku di tempat kerja, anak muda melihat orang lama di tempat kerja sebagai orang yang boleh dipercayai, bukan sebagai pemimpin, tetapi sebagai orang yang boleh membimbing dia. Ini adalah rahsia bagaimana nak tackle anak muda hari ini. Yang mana selalu saya yakin Majlis Belia Malaysia, mana-mana agensi yang berkaitan dengan belia memperjuangkan tentang hal ini. Kerana apa? Kerana 3 perkara itu tadi yang saya katakan, teknologi telah mengubah cara belia kita bekerja, cara belia kita hidup, okey, dan segala-galanya. Sebab itu kalau ini dapat kita fahami, saya yakin sedikit sebanyak akan menyumbang kepada soal tanggungjawab jati diri anak muda kita untuk memberi sumbangan yang bukan saja kepada diri dia, tapi kepada pekerjaan, kepada masa depan dan sebagainya. Okey, akhirnya dalam masa 3 minit ini, apakah kita tak boleh tunggu lama kerana dunia bergerak begitu pantas, tetapi konflik apa yang berlaku di global itu akan terus datang menerjah ke Tumpat, ke Pasir Gudang, ke Pulau Banggi sampai ke Tawau ataupun ke Semporna. Jadi nak ataupun tidak, kita perlu equip apa yang kita cakap ni kepada para generasi graduan kita. Tak kiralah graduan akademik ataupun graduan TVET. Apa yang Rizan kata quick wins dalam masa 3-4 tahun ini, dalam keadaan semua begitu mencabar sekarang ini, kita perlu ada skill of survival untuk mendapatkan gaji bermaruah untuk anak-anak muda kita. Pertama sekali soal penekanan kepada soal akta tentang soal akta penggajian ini perlu dilihat dengan lebih teliti lagi. Kalau tidak meletakkan satu gaji minimum yang menyeluruh ataupun tidak kepada TVET, sekurang-kurangnya kepada sektor tertentu. Okay. Contoh mungkin sektor yang ketiga, contoh retail kan, berapa gaji minimum yang selayaknya. Ya, mengapa tidak? Okey, otomotif berapa yang selayaknya. Kalau dapat dimulakan itu pun sudah cukup memadai. Ya. Kedua, kena segerakan kepada soal sekolah kekerjaya itu tadi.
Okey, di mana sekolah kerjaya itu sebenarnya lah yang akan menyokong kepada industri pekerjaan di negara kita. Dan yang ketiga sudah pastilah perlibatan industri di dalam pembangunan latihan. Mungkin dari segi soal persijilan mungkin mengambil masa yang panjang. Setidak-tidaknya industri melalui industri lead body masing-masing boleh create ekosistem tu. Ya, create ekosistem tersebut. Itu yang paling penting. Bagi Hafiz ni, adakah itu terlampau sukar untuk kita lakukan? Saya rasa itu kita boleh capai dengan kerjasama semua pihak, peranan majikan, industri, government, badan profesional seperti MBOT dan badan-badan profesional lain dan sebagainya. Tapi satu elemen yang saya rasakan mungkin kita perlu berikan penekanan juga adalah untuk memberikan laluan dan akses kepada graduan TVET kita untuk menjadi usahawan. Which dengan bekerja sendiri, mungkin peluang untuk dapat gaji yang lebih tinggi itu lebih besar. Tetapi dengan ekosistem, dengan ekonomi sekarang dan sebagainya memang agak mencabar. Tetapi kita perlu akui graduan-graduan TVET kita perlu asuh mereka, kita perlu bagi akses kepada mereka, kita perlu bagi mungkin bantuan-bantuan yang signifikan kepada graduan TVET kita ini untuk menceburi bidang perniagaan. Mungkin dalam masa dia bekerja dalam industri mereka, tetapi mereka boleh buat secara kecil-kecilan dan sampai masanya mereka menjadi independent dan mereka boleh menjadi independent entrepreneur dan mereka boleh menggaji juga orang lain, rakan-rakan lain, which kita dapat lihat ada success story juga, ada galangan TVET kita contoh dalam bidang otomotif. Okey, mereka membuka bengkel, betul, bidang aircon, otomotif. Dan mereka apabila mereka ada sijil kemahiran, mereka ada exposure dalam keusahawanan, mereka juga boleh membuka pusat latihan, SLDN dan sebagainya. Mereka boleh melahirkan semula graduan TVET yang berkualiti berdasarkan pengalaman mereka. Mereka ada pengalaman, real experience. Betul. Mereka ada pengalaman dan mereka dah lalui sistem susah bagaimana nak berjaya, dan mereka boleh turunkan balik knowledge dan experience mereka kepada anak-anak muda yang lain. Dan kadang-kadang anak muda ni perlukan ikon. Saya setuju dengan doktor punya input tadi. Anak muda ini kita perlukan ikon. Ikon yang kita lihat sebagai satu yang boleh ditonjolkan sebagai masa depan dalam dunia mereka. Okey, contoh kalau kita boleh buat ikon TVET ataupun ikon dalam, saya selalu sebut dalam mana-mana mesyuarat. Contoh kalau kita tengok MasterChef. Okay, kalau orang minat dengan MasterChef dan orang akan pergi masuk bakery. Bagaimana dengan bidang-bidang lain? Culinary contohnya. Mungkin kita perlu ada satu program Astro kena ambil alih reality show berkaitan dengan itu, otomotif contohnya, supaya dapat memberikan exposure kepada masyarakat, inspirasi yang TVET ini ada masa depan. Betul. Hafiz pernah masuk world scale di peringkat dunia. Kita pergi participate, saya membuat liputan, saya rasa jauh tinggilah dia punya recognition kepada skill student kita. Sampai saya rasa Malaysia jauh lah, macam mana kita perlu kejar cara tu. Bagi doktor sendiri, akhir sekali lah, mungkin satu masa nanti Aeon lah, kalau lama di Aeon, akan ada satu ekosistem mungkin tak semua Aeon akan buat, kerana ialah dinamiknya teknologi, dinamiknya perniagaan hari ini dan sebagainya. Mungkin ada struktur vendor misalnya pada anak-anak muda TVET kita. Okey, saya tak nak buat bakery dah. Vendor Hafiz, dia chef culinary yang saya dah train 10 tahun, saya percaya company ni akan supply kepada Aeon. Mungkin itu satu masa nanti akan datang. Ya, betul. Sebab ruang dan peluang tu banyak kan. Betul. Dan contohnya mungkin mereka bermula sebagai baker, dia boleh naik sampai kecil baker. Dan peluang kerjaya mereka sama ada mereka akan datang akan jadi GM yang manage the bakery business of the Aeon part of the business, ataupun naik lagi ke COO dan seterusnya, ataupun mereka boleh dengan kemahiran yang telah mereka dapati di Aeon untuk membuka bakery di mereka sendiri. Kan? Itu salah satunya. Tapi apapun, usaha untuk memperkasakan TVET ni adalah tanggungjawab semua, dan kita kena collaborate together lah. Sebabnya sekarang ni adalah apa yang kita kata adalah collaboration is the new competition. Tidak boleh silo kita buat ni. Tak boleh silo. Dan kadang-kadang bila kita nak solutionize something ni, kadang-kadang kita go for a quick fix. Kita kena pastikan kerjasama dan maklum balas daripada contohnya industri ini diambil kira. Sebabnya kita tak nak bila kita go for solutioning, kita go for quick fix, tapi kita melahirkan side effect yang lain. So the reality check tu sangat penting. So industri sangat ingin bekerjasama, dan kita memang menunggu-nunggu untuk terlibatlah. Dan kerana kita rasa ini adalah sesuatu yang industri
perlu lakukan untuk memastikan TVET ini berjaya bukan setakat untuk the industry as a whole, tapi syarikat-syarikat juga perlukan, sangat-sangat perlukan perkara ini. Ya, kerana kita ingin menamatkan end game generation yang bergaji bawah gaji minima ini, kerana apa yang dikatakan oleh KRI itu 90% graduan TVET memperoleh gaji di bawah 2,000 itu amat menyedihkan. Kerana kita selalu bangga mereka laris di pasaran, employability paling tinggi berbanding para akademia dalam bidang akademik, dan kita tahu juga majoriti graduan TVET menamatkan pengajian mereka dengan satu level kelayakan yang begitu asas. Kemahiran tahap 3 dikatakan tadi, sedangkan itu sebenarnya baru separa mahir, belum sepenuhnya mahir lagi, dan pastinya para majikan ambil peluang inilah, ambil mereka, gajikan mereka. Kalau mereka tidak ada inspirasi dan juga motivasi, setakat itulah bertahun-tahun sampai mereka berkeluarga, berkahwin dan seumpamanya. Jadi kita perlu selesaikan this kind of generation of TVET graduates supaya mereka keluar dengan gaji yang lebih bermaruah, dan bidang kesewanan antara alternatifnya satu ruang yang begitu luas. Mungkin dalam keadaan ekonomi sekarang mungkin agak perlahan, tetapi tidak mustahil kalau mereka betul-betul niche dengan pengalaman yang mereka ada. Terima kasih Rizan, terima kasih Hafiz, terima kasih kepada Dr. Kasuma Satria Majadi dari ION. Itu saja bersama saya Nazri Kahar dalam Dialog Pocket Rakyat pada malam ini. Saya rasa begitu baik pencerahannya. Semoga ada pihak-pihak teratas sana mendengar perbincangan kami dan kita mahu perkara ini dapat dilakukan perkara susulan ataupun tindakan-tindakan yang lebih konkret di masa akan datang. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.